Murid-murid semua, apa khabar? Ustazah harap murid-murid semua sihat sahaja di rumah. Bersama lagi dengan Ustazah Aini dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 2 pada hari ini. Agak-agak tajuk apa ya yang kita nak belajar? Mari kita tengok. Kenali sifat-sifat Allah. Unit 1, Bidang Akidah. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 55 hingga 60. Dah sedia murid-murid? Sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari sama-sama kita baca doa dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ikhlas dalam hati kita belajar kerana Allah. Moga-moga majlis ilmu kita ini di bawah perlindungan sayap-sayap para malaikat. Murid-murid, apakah sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah serta wajib untuk kita sebagai umat Islam untuk meyakininya. Terdapat berapa ya sifat wajib bagi Allah? Cuba murid-murid teka. Ya betul, terdapat 20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah wujud. Wujud maksudnya ada. Walaupun Allah itu tidak dapat kita lihat kerana penglihatan kita yang terbatas, namun Allah itu tetap ada dan Allah sebenarnya sentiasa bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah qidam. Qidam maksudnya sedia ada. Allah sedia ada tanpa ada permulaan atau pengakhiran. Yang ketiga adalah baqa'. Baqa' maksudnya kekal. Allah kekal dan tidak binasa. Bayangkan bagaimana jika Allah binasa? Pasti kucar kacir semuanya. Seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadisi, yang bermaksud bersalahan dengan yang baru. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Maksudnya berdiri dengan sendiri. Allah berdiri dengan sendiri bukan maksudnya berdiri macam kita berdiri ni, tetapi maksudnya Allah tidak memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya esa. Allah itu Maha Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada bapa, tidak ada anak. Seterusnya adalah qudrah. Qudrah maksudnya Allah Maha Berkuasa. Seterusnya, iradah. Iradah maksudnya berkehendak. Allah ini Maha Berkehendak. Apa-apa sahaja yang terjadi adalah dengan kehendak Allah yang Maha Esa, bukan secara kebetulan. Seterusnya adalah ilmun. Ilmun maksudnya Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang jelas. Dan yang ke-10 adalah hayah. Hayah maksudnya Allah Maha Hidup. Allah tidak mati. Yang ke-11 adalah sam'un. Sam'un maksudnya Allah Maha Mendengar. Mustahil bagi Allah peka. Allah dapat mendengar apa yang terlalu perlahan, apa yang di dalam hati kita ataupun yang terlalu kuat. Seterusnya Allah bersifat basar. Basar artinya Allah Maha Melihat. Allah dapat melihat apa yang terselindung ataupun apa yang tersembunyi. Okay, seterusnya Allah bersifat kalamun, iaitu Allah Maha Berkata-kata. Pernah dengar suara Allah? Tidak, kita terbatas. Kita tidak dapat mendengar suara Allah. Namun kita dapat menghayati kata-kata Allah melalui apa murid-murid? Melalui kalamullah. Kalamullah itu adalah Al-Quranul Karim. Seterusnya, kaunuhu qadiran. Maksudnya keadaannya berkuasa. Seterusnya, kaunuhu muridan. Keadaannya berkehendak. Seterusnya, kaunuhu aliman. Keadaannya
mengetahui. Yang seterusnya, kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Yang seterusnya, kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Yang ke-19, kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Dan yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, iaitu keadaannya berkata-kata. Itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Boleh tak murid-murid ingat? Nanti murid-murid boleh cuba baca satu persatu supaya murid-murid dapat mengingat kesemua 20 sifat wajib bagi Allah ini. Bagi menambahkan lagi ingatan murid-murid akan sifat-sifat Allah ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu sifat Allah yang dinyanyikan oleh Kumpulan Raihan ini. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قدم بقاء مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما
Baik, bagaimana membuktikan bahawa kita beriman dengan sifat-sifat Allah ini? Beriman dengan sifat-sifat Allah bukan semata-mata dengan kata-kata, tetapi perlu dibuktikan. Cuba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kita tidak merosakkan harta benda awam. Kenapa ya? Tidak merosakkan harta benda awam ini membuktikan kita ini beriman dengan sifat Allah? Kerana saya yakin Allah bersifat Maha Berkuasa. Seterusnya adalah kita sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Kerana kita yakin Allah itu bersifat Maha Berkehendak. Yakinlah bahawa segala yang terjadi di dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, pandemik COVID-19 ini. Ianya terjadi dengan kehendak dan izin Allah. COVID-19 itu, virus itu adalah makhluk Allah juga. Ianya adalah untuk menguji keimanan kita. Percayalah murid-murid bahawa semua ini ada hikmah di sebaliknya. Contohnya, dia akan melatih rasa syukur kita terhadap masa lapang dan kebebasan yang kita rasai dulu. Yang ketiga adalah kita tidak akan menipu ibu dan ayah. Ingat ya murid-murid, jangan sesekali menipu ibu dan ayah atau sesiapa sahaja. Kenapa kita beriman? Maka kita tidak akan menipu ibu dan ayah kita kerana kita yakin bahawa Allah itu bersifat Maha Mengetahui. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita walaupun mungkin orang yang kita tipu itu tidak tahu. Seterusnya yang terakhir adalah kita tidak akan melakukan kejahatan walaupun bersendirian. Kerana kita yakin bahawa Allah itu sifatnya Maha Melihat. Ingat ya murid-murid, Ustazah dah pesan tadi, Allah sebenarnya sentiasa berada bersama dengan kita. Jangan sesekali melakukan maksiat walaupun tiada mata yang memandang kerana Allah sentiasa melihat kita dan malaikat sentiasa berada di sisi kita untuk mencatat amalan kebaikan kita ataupun perbuatan dosa kita. Itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan dan dapat mengamalkannya ke dalam kehidupan kita semua. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.